Bismillahirrahmanirrahim. Ranum sungguh warna tomato, menggetar sukma pandangan seni. Jika tidak kerana pidato, tidak saya berada di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan kerai. Salam prihatin saya hulurkan, warga dewan pembuka tirai. Duduk di rumah. Slogan yang sering kali diucapkan dalam setiap perutusan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, dalam membendung wabak pandemik yang melanda negara. Slogan yang menjadi pesanan buat masyarakat itu menjentik hati dan akal untuk dirungkaikan dalam sebuah pidato yang berpaksikan mauduk hikmah COVID-19. Terima kasih buat peneraju majlis, barisan kehakiman intelektual berkarisma, penjaga masa yang setia dengan masanya, seterusnya warga dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam prihatin. Izinkan saya merungkaikan maksud mauduk bicara saya pada hari ini. Sesungguhnya, hikmah bolehlah ditakrifkan sebagai satu rahsia, kelebihan atau tujuan sebenar sesuatu perkara itu berlaku dengan kebijaksanaan daripada Allah. COVID-19 atau coronavirus adalah family virus yang menyebabkan pelbagai penyakit dari selesema hingga penyakit lebih teruk seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Pandemik COVID-19. Siapa sangka makhluk halus yang membawa musibah besar itu datang membadai hingga meragut ratusan ribu nyawa dengan hampir 5 juta disahkan positif sejak Disember 2019 hingga kini. Bukan hanya di Malaysia, hatta seluruh dunia merasai implikasi dan impak virus corona tersebut. Namun, ingatlah dengan janji Allah yang berulang dalam Al-Quran pada surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, maka sesungguhnya bersama kesusahan ada kesenangan. Bertitik tolak dengan ayat ini menyuntik semangat dalam diri saya untuk mengajak warga dewan membuka minda dan bersama-sama menerokai hikmah di sebalik malapetaka COVID-19. Umat Islam sedang menjalani ibadah puasa Ramadan ketika pandemik ini semakin membara dalam negara yang pastinya menuntut kesabaran. Bezanya, tiada lagi bazar Ramadan dan bufet Ramadan di hotel-hotel dan restoran mewah. Hal ini menunjukkan penurunan kadar pembaziran makanan di Malaysia telah mencecah 16,650 tan setiap hari pada 2019. Inilah jumlah pembaziran yang boleh menampung keperluan 2.2 juta orang untuk makan 3 kali sehari. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah amat ingkar kepada Tuhannya. Warga dewan yang budiman. Menelusuri pragmatik kedua dari segi sosial pula menunjukkan masyarakat mula menyedari tentang perkara yang penting diutamakan seperti kesihatan, kekeluargaan dan kemanusiaan. Hubungan kekeluargaan dapat dieratkan kerana lebih banyak masa digunakan untuk melakukan aktiviti bersama keluarga, apatah lagi ibu bapa lah yang bertanggungjawab mengambil alih tugas guru untuk mengajar anak-anak di rumah sendiri. Ada juga dalam kalangan datuk dan nenek yang sudah semakin mahir menggunakan panggilan video untuk berhubung dengan cucu-cucu mereka. Bukan itu sahaja, nasib golongan gelandangan yang sebelum ini ibarat melukut di tepi gantang telah terbela apabila diberikan tempat perlindungan, bekalan makanan dan kemahiran untuk bekerja oleh pihak kerajaan dan badan-badan NGO. Dalam kita tidak sedar, 70% kadar penurunan indeks jenayah di seluruh negara dapat dicapai dengan penutupan pusat-pusat hiburan sekaligus membendung kegiatan maksiat dan penularan gejala sosial. Warga dewan yang disanjungi. Menyentuh pragmatik ketiga, sediakan payung sebelum hujan, peribahasa yang begitu dekat dengan masyarakat bahawa pentingnya wang simpanan. Hal ini terbukti melalui kajian
Bank Negara Malaysia mendapati sebanyak 75% rakyat Malaysia mempunyai simpanan kurang daripada RM1,000 dan hanya 6% sahaja mempunyai cukup wang untuk meneruskan hidup selama 6 bulan. Hal ini membuatkan masyarakat mulai sedar akan kepentingan sumber kewangan kedua bagi memastikan kelangsungan hidup sekiranya sumber pendapatan utama terjejas. Contohnya, perniagaan atas talian seperti cendawan tumbuh selepas hujan kerana menjadi pilihan peniaga dan pembeli yang hanya menggunakan aplikasi internet selari dengan dunia digital masa kini. Impaknya, rakyat Marhan semakin celik dengan IT. Warga Dewan yang dihormati, beralih pada pragmatik keempat yang begitu luar biasa hikmahnya terhadap alam sekitar, terutamanya peningkatan kualiti udara dan air. Hal ini dapat dilihat melalui rekod indeks pencemaran udara yang dilaporkan Jabatan Alam Sekitar menunjukkan sebanyak 26% peningkatan IPU bagi bilangan hari bersih dan penurunan 19% bagi bilangan hari sederhana sepanjang tempoh PKP dikuatkuasakan. Trend penurunan ini disebabkan pengurangan aktiviti pelepasan bahan cemar udara seperti asap kenderaan bermotor, pelepasan asap industri dan aktiviti pembakaran terbuka. Bukan itu sahaja, kualiti air sungai semakin bersih seperti Sungai Klang, Sungai Gombak, Sungai Web dan Sungai Kamusing, dan pastinya kita tidak mahu tragedi pencemaran air di Sungai Kim Kim pada 7 Mac 2019 yang berlaku di Pasir Gudang berulang kembali, dengan harapan menjadi sebuah pengajaran buat kita dan semua industri yang terlibat dalam memacu ekonomi Malaysia agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, cangkat sama didaki, lurah sama dituruni. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Jangan kita menjadi seperti enau dalam berluka, melepaskan pucuk masing-masing. Bulat air kerana pembentong, bulat kata kerana mufakat. Renungilah hikmah di sebalik malapetaka COVID-19 agar segala usaha barisan hadapan selama ini tidak sia-sia. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.